forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Kawan Amir terhadap isu Bersatu gantung keahlian MP Kuala Kangsar. Saya baca sedikit. Jawatan Kawasan Lembaga Disiplin Bersatu menggantung keahlian Ahli Parlimen Kuala Kangsar Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid bagi tempoh 4 tahun berkuat kuasa semalam. Okey, mari kita dengar respon Datuk Kawan Amir. Dan akhirnya tak komen macam biasa. Kita nak air saudara. Malam tadi kita akhirnya mula-mula mereka mengatakan bahawa ada tekanan, ada apa ini. Semalam pun saya bercakap tentang adanya scheme of thing. Dalam tanah air kita saudara, mereka daripada parti pembangkang untuk menyokong pimpinan kerajaan. Tapi bagaimana akhirnya malam tadi Datuk Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid, Ahli Parlimen Kuala Kangsar, telah pun digantung keahliannya oleh Bersatu selama tempoh 4 tahun. Kerana apa? Menyokong Datuk Anwar Ibrahim. Dia tidak dipecat, tapi digantung, saudara. Kalau dipecat, maka dia bebas untuk menyeberang. Tapi bila digantung, tak boleh nak menyeberang. Demikian menurut Siswa Agung Bersatu, Datuk Seri Hamzah, yang memaklumkan keputusan itu dibuat selepas jawatan kuasa Lembaga Disiplin Bersatu bersidang semalam. Selepas diteliti dan seharusnya segala bukti, dokumentasi, keseriusan, kesalahan, implikasi serta impak berparti juga surat penjelasan daripada Datuk Iskandar Zulkarnain, Jawatankuasa Disiplin mendapati bersalah di bawah pasal 22.1 Perlembagaan Bersatu. Jadi sehubungan dengan itu, Datuk Iskandar Zulkarnain digantung keahlian beserta semua jawatan dalam parti yang dipegangnya bagi tempoh 4 tahun. Saudara? Sementara itu, saudara, Datuk Seri Suhaili, Ahli Parlimen daripada Labuan, dalam kenyataannya dia kata keputusannya tetap untuk menyokong pimpinan Datuk Seri Ibrahim. Sebab itu beliau redha menerima apa saja keputusan daripada pucuk pimpinan Bersatu untuk menggantikannya jawatan sebagai pengurusi perhubungan, saudara, dengan naib Presiden Parti Datuk Radhi Jidin sebagai Ketua Bahagian Bersatu Wilayah Persekutuan. Jadi Datuk Syuali juga pun sudah diambil tindakan, tapi belum tahu lagi sama ada akan digantung atau tidak. Tapi kata Datuk Syuali, dia redha. Dia tetap. Jadi nampak gaya macam saya katakan semalam, sebagaimana saya berbual dengan Cikgu Yaya, mantan ahli Dewan Undangan Negeri Pasir Panjang. Kami merasakan bahawa Perikatan Nasional sudah pun semakin tenat. Suasana semakin tenat, saya. Dan saya menyangkakan dalam beberapa waktu ini akan ada lagi berita-berita yang menggemparkan di kalangan ahli-ahli. Bukanlah melompat saya. Kalau melompat, mana kawasan itu kosong. Tapi besar kemungkinan mereka akan beralih sokongan. Dan ini jelas, saudara, bila waktu keputusan mau diambil dalam undian bajet peringkat dasar pada hari Khamis lalu, sebelah suara ertinya daripada Perikatan Nasional juga menyokong. Saudara, dalam keadaan begitu, saudara, saya difahamkan bahawa Speaker Dewan Rakyat, ini agak seronok juga, saudara. Speaker Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul menyatakan bahawa pihaknya, Parlimen Malaysia, akan memaparkan senarai ahli-ahli parlimen yang penting dari menghadiri persidangan Dewan Rakyat. Bagaimanapun perbincangan akan diadakanlah juga dengan ahli-ahli parlimen semua untuk mendapat kata sepakat. Beliau tidak mahu buat keputusan itu seolah ada veto power, saudara. Tetapi beliau akan cuba berunding, dan ini adalah sebagai usaha untuk penambahbaikan kepada sistem demokrasi parlimen yang begitu mulia. Jadi akan datang kalau dipersetujui, saudara, maka ahli-ahli parlimen yang penting, nama-nama mereka itu akan dihebahkan melalui media sosial. Demikian menurut Speaker Dewan Rakyat Tan Sri Joe, katanya bahawa nama-nama mereka akan dipaparkan. Tetapi itu terpulanglah kepada persetujuan ahli parlimen yang lain. Sebab dia faham ada juga kalangan ahli parlimen yang tak dapat hadir untuk bersidang, menghadiri persidangan parlimen. Mungkin ada urusan resmi di peringkat bahagian ataupun di peringkat kementerian dan sebagainya. Tetapi seandainya mereka mempunyai urusan, mereka harus menghantar surat pemberitahuan kepada speaker. Kalau tak ada pemberitahuan,
tak ada apa-apa tapi masih lagi ponting, maka nama mereka akan disiarkan. Cikgu, terima kasih cikgu ya. Jadi mama ya, jadi akhirnya kita dapat tahulah siapa yang kaki ponting. Barulah besok bila ada pilihan raya akan datang, kita dapatlah buat keputusan nak sokong ataupun tidak. Sebab terjadi beberapa kali persidangan parlimen yang terpaksa ditangguhkan kerana tak cukup quorum. Tak sampai 15 orang ada dalam parlimen, dalam dewan, ya, terpaksa tangguh. Bunyi loceng, mata bergempur, masuk balik. Jadi ini menjadi lelucon. Sebab itu rakyat perlu tahu siapakah ahli parlimen yang paling banyak ponting yang tidak menghadiri sidang Dewan Rakyat. Itu matlamat yang dikatakan oleh Tan Sri Johari supaya rakyat tahu. InsyaAllah beliau akan berunding dalam waktu yang terdekat supaya mereka yang ponting dari menghadiri sidang Dewan Rakyat itu akan dipaparkan nama mereka melalui ini media sosial. Iman Aisyah, saya masih belum sihat tapi masih bersiaran lah secara soro. Alhamdulillah saya. Muhammad Johari, saya nak beritahu kita bersolidariti, kita berhimpun, kita berunding. Sampai bila menjelang rundingan dan gencatan senjata. Saya tak tahulah macam mana, tapi bagaimanapun sebagai warga saudara, kita harus menunjukkan sikap kita, kebencian kita kepada kekejaman yang dilakukan oleh rejim Zionis. Itu saja saudara. Cikgu kata patut potong elon. Sewajarnya begitu. Tiap-tiap ahli parlimen, mereka mendapat allowance bulanan 16,000. Dan kalau mereka hadir persidangan, mereka dapat 500 sehari. Jadi tiba-tiba ponting. Sepatutnya dipotonglah. Saya pun bersetuju. Satu tindakan yang wajar yang dilakukan oleh Tan Sri Johari Abdul, saudara. Kerana, saudara, insyaAllah, mulai besok kita akan dapat melihat bagaimana ahli parlimen akan mula membahaskan rang undang-undang perbekalan 2024 yang telah pun diluluskan di peringkat jawatan kuasa, di peringkat dasar telah pun diluluskan pada hari Khamis. Dan mulai besok, perbincangan akan bermula di peringkat jawatan kuasa. Besok, saudara. Jadi tiap-tiap kementerian itu akan dibedah, akan menghadapi apa sahaja pandangan daripada ahli-ahli parlimen. Sebab itu penting ahli-ahli parlimen kena hadir. Jadi menurut takwimnya bahawa ahli-ahli parlimen akan mengambil bahagian dalam pembahasan rang undang-undang peringkat jawatankuasa ini selama 12 hari. Bermula besok iaitu 6 bulan hingga 27 November. Iaitu lepas satu kementerian, lepas satu kementerian. Jadi contoh, saudara, katalah Kementerian Pendidikan. Maka besok akan dibincangkan satu persatu. Bajet yang, jadi pecahan daripada bajet yang sejumlah 393.8 bilion tu, saudara, akan dipecah-pecahkan. Contoh, saya katakan, Kementerian Pendidikan dapat sekian banyak. Jadi perbelanjaan itu hendaklah digunakan untuk 1, 2, 3, 4 dan akan dibincangkan. Sebagaimana kata ini Laksmana Imran waktu saya live 2 hari dulu, dia kata sewajarnya menteri-menteri bila dah diluluskan ini berbelanjalah. Malangnya kita tak mahu bila dah diluluskan disimpan dulu, bila sampai hujung tahun nanti bulan November 2024 baru nak dihabiskan bajet itu. Jadi artinya banyaklah kesannya projek-projek yang dirancang itu akan tergendala. Jadi mulai besok perbincangan itu akan diadakan. Kerana terdapat daripada 393.8 bilion, saudara, belanjawan tertinggi untuk tahun ini, saudara. Dalam sejarahnya inilah belanjawan tertinggi. Sejumlah 338 bilion adalah untuk perbelanjaan mengurus. Sementara 90 bilion bagi perbelanjaan pembangunan, manakala 2 bilion untuk simpanan luar jangka. Jadi mulai besok, saudara, kita akan mendengar apakah wakil-wakil rakyat ini akan melakukan bedah siasat, perbincangan, cadangan di tiap-tiap kementerian. Ini penting. Selepas itu, saudara, pada selama beberapa hari
selama beberapa hari tadi saya sebut tadi saudara. Selepas itu barulah akan diadakan undian sekali lagi. Tapi besok pun ada pengundian saudara. Tiap-tiap kementerian tu ada undian. Apakah akan ada ini ambush, kita tak tahu. Itu penting tu. Kalau ambush pernah berlaku dulu beberapa tahun yang dulu, tiap-tiap kementerian pun juga ada waktunya di ambush, sehingga kan ada kementerian cuma dapat majoriti satu suara je saudara. Ini pun penting. Sebab itu tiap-tiap ahli parlimen kena hadir. Dan bila dah lulus, barulah untuk bacaan kali ketiga sebelum dibawa ke Dewan Senat. Selepas itu dah lulus saudara, bawa ke Dewan Senat ataupun para senator pula akan membahaskan pembahasan belanjawan, dan bila dah Senat diluluskan, Dewan Negara diluluskan, maka belanjawan itu, kertas jualan itu akan dibawa disembahkan ke bawah Duli Yang Memulia Sri Paduka Baginda Yang Tuan Agong untuk diluluskan. Barulah wang itu boleh digunakan. Sebab itu saya katakan, wang rakyat, wang negara tidak boleh dibelanjakan satu sen pun. Mesti dibawa ke parlimen. Sebab itu dulu saya petikaikan apabila waktu kita mengalami COVID dulu saudara, apabila ada PKP, kita istilahkan darurat, maka wang negara dibelanjakan. Sepatutnya selepas saja Dewan Parlimen bersidang, maka perbelanjaan itu hendaklah diberitahu, hendaklah dibincangkan, hendaklah diperhalusi. Sewajarnya begitu saudara. Tapi tak tahulah apa dah jadi, kita tunggulah. Sekarang ni kita mahu supaya amalan ini diteruskan saudara. Baik saudara, kita nampak gaya semalam sebagaimana saya nyatakan dan semua orang dah tahu, akhirnya gabungan Parti Sarawak JPS berjaya mengekalkan kursi Dewan Undangan Negeri Dun Jepak melalui calonnya Datuk Iskandar Turki yang diistilahkan sebagai pemenang. Dan kemenangan semalam saudara memang besar. Sebagaimana yang saya jangkakan, saya dah bercakap dulu, saya kata insya-Allah calon itu akan menang, tapi tak jangka menang begitu besar saudara. Apabila Saudara Iskandar, dia bukanlah orang besar-besar mana pun, dia hanya sekadar mantan pengarah agensi anti dadah kebangsaan saja. Tapi beliau memperolehi majoriti 8,784. Dan dua calon yang menentang beliau hilang awang pertaruhan. So retinya saudara. Tak maaf saudara. Retinya sekarang ini kemantapan kerajaan perpaduan di Sarawak sudah pun memperlihatkan calon-calon bertanding hilang wang pertaruhan. Apakah ini akan berlaku? Kita tak tahulah saudara. Kerana pada 18 November ini Kemaman pula akan mengalami penamaan calonnya saudara untuk kerusi parlimen yang telah pun dibatalkan oleh mahkamah tempoh hari, dan terpaksa mengadakan pilihan raya kecil di Parlimen Kemaman. Banyak orang bertanya, dan hari ini jawapannya adalah bertepatan sebagaimana yang saya katakan beberapa malam dulu saudara, bahawa pengerusi Barisan Nasional Kemaman saudara, Barisan Nasional Terengganu, Datuk Mat Said telah pun memberi bayangan bahawa beliau tidak akan menjadi calon untuk bertanding. Kursi itu memang dulu dia bertanding saudara, tapi kali ini dia dilantik sebagai pengarah pilihan raya, maka beliau memberi gambaran bahawa beliau tidak akan bertanding di kerusi parlimen. Sebaliknya saudara, adalah dijangkakan UMNO akan cuba meletakkan calon baru yang jauh lebih wibawa, lebih muda untuk jadikan calon pada 18 November nanti. Sama-sama kita tunggu saudara. Sebab sehingga saat ini Yang Berhormat Datuk Seri Zahid Hamidi selaku Presiden UMNO belum membuat keputusan. Kabarnya perbincangan sudah pun dilakukan, tapisan sudah pun dibuat, adalah 3-4 nama. Saya tak boleh menamakan nama mereka saudara, bimbang. Sebab nanti ada yang kecil hati dan sebagainya saudara. Dan nampak gayanya kedudukan di Kemaman ini agak menarik. Apakah UMNO Barisan Nasional mampu untuk mengembalikan semula kerusi itu? Sebab Kemaman ini dulu adalah kerusi UMNO.
kena tewas apabila Datuk Mat Said bertanding, dia kalah pada Saudara Alias, calon daripada PAS, dan dengan penguasaan semua kosong UMNO di Pahang, di Terengganu, apakah calon daripada UMNO itu mampu menembus kekalahan yang kosong tu untuk jadi satu. Dan ini permulaan untuk kita melihat pola-pola politik akan datang. Jadi saya merasakan secara agak menarik secara apa yang berlaku di Kemaman pada tanggal 18 November nanti, dan sama-samalah kita tunggu. Secara saya minta maaf, signal pada tekak saya dah bagi 3-4 kali, batuk kukeh. Secara saya mohon maaf memendekkan bicara saya malam ini, dan berdoalah agar saya segera sembuh supaya kita dapat bersiaran untuk lebih memberi pandangan dan juga pencerahan di masa-masa mendatang. Okey tuan-tuan, saya baca sikit lagi. Ketua Agung Persatu Hamba Mirim berkata jawatan kuasa itu bersidang semalam bagi meneliti laporan pelanggaran disiplin itu dan pelanggaran perlembagaan parti oleh Iskandar Zulkarnain. Selepas Iskandar Zulkarnain minta sokongan kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim setelah meneliti dengan sehalusnya dengan bukti dokumentasi keseriusan kesalahan, implikasi serta impak pada parti dan juga surat penjelasan daripada Iskandar Zulkarnain, jawatan kuasa lembaga disiplin mendapati beliau bersalah di bawah pasal 22.1 pelanggaran bersatu. Hubungan itu Iskandar Zulkarnain digantung keahliannya bersesut ke semua jawatan dalam parti. Ini bergambar di tempoh 4 tahun berkuat dari tarikh keputusan dan hukuman 3 November 2023. Lalu Iskandar Zulkarnain dan Ahli Parlimen Labuan Suhaili Abdul Rahman, kedua-duanya berkata anggota bersatu menyuarakan sokongan kepada Anwar. Okey tuan-tuan, bantu menyokong kajian Perdana Ibrahim. Assalamualaikum.